Assalamualaikum, Fauziah Yunus, Izan Erik, Fatimah Aini, Masliza Bagira, Nur Alis, Hanisa Syafi'i, Salam Ukhwah Amin Aminah, Zainun Abdurrahman, Nur Hasima Zainuddin, Laila Haji Jali, Rodiah Syarif. Jumpa petang ni, Cik. Nur Faridah Abdul Aziz, Fatimah Omar, Fazilah Zainuddin, M. Emma, Siti Atikah Tukimin, Hanum Rabbani, Munirah Deraman, Rodkiah Abdullah, Suzita Muhammad Said, Nur Afisah, Abdul Rahman Mana, Roziana, Siti Atikah Tukimin, Wani Yahya, Nur Aini Abdul Rahman, Habibah Rasul Latifah Sukarjo, Wan Nazira Zakaria, Fatimah Umar, Hanidah Mansur. Tudung anak murid bagilah kat Fatimah, Masya Allah. Sabariah Muhammad Zin, Alhamdulillah. Fatimah Abdullah, Rusnaini Adnan, Hamidah Sa'ad, Rosmah Watidin, Sania Zimurad. Alhamdulillah. Tak dapat datang. Okey, tak apa Cik Rodiah. Siti Roziah, Hanidah Mansur, Syamsiah Saleh, Isabella Jo, Romna Mansuri, Dilanim Ibrahim, Siti Roziah Osman, Alhamdulillah. Mahfuzah Mahathir, Rohimah Ismail, Adawiyah Kasim, apa khabar Korea? Nur Khamisa Agus, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Zaitun Hashim, Rosmawi Ahmad, Faridah Karim, Rusminiya, Hasnah Arsyad, Dila Fadila, Masya Allah, Tabarakallah. Nur Haizi Muhammad, Aidarina Muhammad Rashid, Rodiah Arsyad, Siti Zuraidah Ibrahim, Wan Hindun Wan Jusuh, Nuri Sababu, Zan Abu Kasim. Amboi, duk tengok tudung Zazah pula dia. Nur Hasni Ahmad, Nur Rihan, Alhamdulillah. Alak start okey ke Hamidah Sa'ad. Maimunah Hasan, Linda Kecik, Nora Nordin, Mariuni Bumin. Macam mata dah tua ni duk tengok. Hajah Fauzia Husin, Kamisah Cik Mat, Yanti Hamid, Cik Yang Hasna. Hoi, nama dekat-dekat ni. Saadiah Muhammad Said, Roslina Wati Muhammad, Aizan Muhammad, Siti Azmahani Muhammad, Siti Khadijah AR, Yurni Syahimir. Masya Allah. Okey, Alhamdulillah, bahagia bertemu anda pada pagi ini. Dah macam DJ lah pula kan. Maksu Zunaiza Ahmad from Mekah, Masya Allah, dia kat sana baru pukul 2 pagi. Bangkit dah nak ajak mokcik-mokcik pergi masjid Masya Allah, Maksu, hari ni hari terakhir di Mekah. Kita sahabat-sahabat La Tahzan mendoakan, insya-Allah, bahkan mereka yang di Baitullahil Haram, insya-Allah doanya pasti lebih makbul untuk kita. Dan kita mendoakan keberangkatan jemaah Al-Fawaz Travel, insya-Allah, yang akan berangkat ke Madinah pada hari ini, insya-Allah. Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Bahagia, seronok kan kalau ada kawan-kawan kita yang live daripada Tanah Suci. Macam seolah-olah kita berada di sana lah, insya-Allah. Amin, amin. Semuanya pasti akan sampai. Wah, Laila Haji Jali, syok Ustazah sebut nama. Subhanallah, subhanallah. Bayangkan sahabat-sahabat, bila orang cakap macam Laila Haji Jali kata syok Ustazah sebut nama, Ustazah mesti akan terus macam ni, terus ada getaran di hati. Ustazah terus sebut. Baru cek sebut nama hang, suka dah. Macam manalah kalau nama kita disebut oleh Rasulullah. Mesti tahu sahabat, bila saya teringat, bila saya terbaca, betul-betul Maksud Zunaiza, insya-Allah berdoalah akan sampai lagi, insya-Allah. Bila kita disebut nama oleh guru kita, oleh siapa sahaja muslimat, sedangkan yang menyebut ni adalah insan pendosa yang sangat dhaif. Banyak sangat kekurangan, kelemahan. Allahu Akbar, tak layak sama sekali rasanya. Kita dah rasa seronok nama kita disebut oleh makhluk. Bayangkan kalau nama kita disebut oleh Al-Khaliq. Nama kita disebut oleh Allah. Kita bertemu dengan Allah di dalam syurganya.
Nama kita diseru, disebut untuk dipimpin oleh Rasulullah meneguk air dari telaga Kautsar yang tidak akan mendahagakan kita selama-lamanya. Dipimpin oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam syurganya Allah, 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 Allah. Jadi, macam mana kalau kita nak sebut macam adalah hari tu kan orang duk cakap Allahumma salli ala Muhammad. Bukan nak balik Cik Rodiah, dia pun nak pergi Mekah. Dia pun nak pergi Madinah sebab jemaah Al-Fawaz first trip ni dia pun masuk Mekah dulu buat umrah dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak tahu nak cakap macam mana kan. Yang sebut ni adalah insan pendosa. Bayangkan kalau yang menyebut nama kita tu adalah Rasulullah, yang maksum, yang tak ada dosa. Yang sebut nama kita tu adalah Allah, nak pilih kita masuk ke dalam syurganya. Ya Allah, jauh kan, muslimat dirahmati Allah, jauh sangat. Sedangkan yang Ustazah sebut ni, yang join awal, yang berada di soft depan lah, yang sentiasa ada, yang istiqamah. Nak istiqamah dalam majlis ilmu ni pun payahnya mujahadah dia. So kita nak disebut, gambarkan macam ni je, kita nak disebut nama oleh Rasulullah. Berapa banyak kita berselawat sehari? Berapa banyak kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW sehari? Sanggup tak sahabat-sahabat muslimin muslimat kita tidur di malam hari tu tanpa kita mengamalkan sunnah Nabi dalam sehari? Tapi kita nak sangat nama kita disebut oleh Rasulullah. Ummati, kemudian diiringi dengan nama kita. Masya Allah, Masya Allah, muslimat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak sangat nama kita disebut oleh Allah, tapi kita sering menderhaka kepada Allah. Jadi kalau macam mana bila orang duk sebut terima kasih Ustazah sebut nama saya macam tu kan, apa sangatlah nak diterima kasihkan muslimin muslimat. Masuk awal Ustazah sambil-sambil nak kumpul orang tu, nama disebut lah. Tak ada benda pun yang menyebabkan kita macam mana nak cakap Anda faham tak apa yang Ustazah nak sampaikan? Tak ada apa seronoknya kalau nama kita disebut oleh makhluk di atas muka bumi Allah yang penuh dosa ni. Tapi kalau nama kita disebut oleh Rasulullah, nama kita disebut oleh Allah, Masya Allah, mengidam-idam, mendambakan suasana yang begitu cukup indah. Okey, kita mulakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faham Fazilah Zainuddin? Faham sangat rasa berbunga hati tu, tapi nak ajak semua orang rasa macam tu. Sebab bila anda sebut macam ni, Masya Allah, Tabarakallah, seronok Ustazah sebut nama macam tu contoh kan, Ustazah terus rasa macam ya Allah, apa sangatlah disebut nama oleh Ustazah yang banyak dosa ni. Jadi Ustazah terus bayangkan kalau nama aku disebut oleh Rasulullah nanti macam mana. Bayangkan, Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak tahu nak habak lah macam mana. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak start. Yang baru masuk, kita nak start ni, baru nak start lah ni. Okay, biasalah pagi-pagi kena pokpet dulu dengan Ustazah. Minta maaf sahabat-sahabat. Kak Wah, tudung saya munga-munga. Kan tudung saya munga-munga. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Anak murid bagi, tapi sebenarnya tak tahu siapa yang hantar mai, siapa yang kirim, siapa. Sebab dia kadang-kadang kalau dapat benda kan, tak sempat nak buka pun, dia tak sempat nak tengok. Lepas tu duk letak. Bila ada masa baru tengok. Lah ni siapa yang bagi, ni siapa yang bagi. Maka doa sajalah muslimin muslimat, doa sajalah. Semoga orang yang berkongsi rezeki kerana Allah, Allahu Akbar, tak tahu nak cakap macam mana. Tak tahu nak cakap sebab saya tak mampu membalas apa-apa kecuali dengan doa. Okay? Muslimin muslimat dirahmati Allah, dan saya tak pernah meminta apa-apa pun. Apa sangatlah kalau kita dapat sesuatu daripada makhluk, apa sangat yang perlu kita banggakan. Okay? Kak Teh Keti, terima kasih kiriman kopi. Masya Allah, Tabarakallah. Seronok muslimat dirahmati Allah, seronok, tanda kasih sayang. Sebab pagi-pagi tadi saya buka parcel yang dah 2 hari rasanya. Siapa kirim benda besar satu kotak ni, tapi tak sempat nak buka. Mujulah dalam tu bukan makanan. Rupanya kitab 3 set 3 jilid set Bayan Linnas. Dah lama dah nak dapatkan kitab tu, tapi sebab saya tak pernah shopping online, saya tak reti langsung. Sebab untuk makluman anda, saya tak reti transfer duit pun. Semua tu ustaz yang buatkan. Saya tak reti sama sekali nak tuju-tuju macam anda. Saya tak reti.
Dan saya bersyukur sebab saya tak reti dan saya tak nak belajar pun. Kalau ada orang yang PM tepi, mesti ni ustazah saya ajar, saya tak nak belajar pun. Saya cuma cakap dekat ustaz, apa pun yang berlaku, kalau abang nak kelentong ke apa kan, kita boleh kelentong orang tapi kita tak boleh kelentong Allah. Kita tak boleh kelentong diri kita sendiri. Muslimin-muslimat dirahmati Allah. Jadi apa pun semuanya, bang tolong transfer ke sini. Tak reti. Saya dah lama dah nakkan kitab Bayan Linnas tu. Tiba-tiba Ustazah Asma Harun hantar dekat saya. So pagi tadi baru buka pukul 4.30 pagi saya ber-PM dengan dia. Pagi ni lepas subuh baru dia baca. Alah ya, apa ni? Asma yang hantar, dia kata kan. Ustazah dah agak dah sebab hari tu kami ada sembang pasal kitab tu. Subhanallah, Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakah. Baru nak start. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? InsyaAllah, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Hari ini tajuknya yang ke muka surat 295 bab 147. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anda bayangkan sahabat-sahabat dirahmati Allah, nampak warna tudung yang ceria. Apa tu? Aduh, muslimat jangan duk sebut pasal tudung Zazah je. Saya nak tengok tudung apa ni dia perlu bagi ni. Ada nama dia kat sini. Saya cukup tak berkenan kalau ada pakaian yang menampakkan kalau macam tudung kan. Saya suka pakai tudung hijab galeria sebab dia bidang 60. Tapi kan semua tudung dia ada nama sebesar-besar. Sebab bila saya dapat tudung bidang 60 macam ni, saya akan jahit tengah untuk memudahkan saya pakai. Lepas tu puaslah kita pusing tang mana. Saya tak peduli bunga dah. Saya pusing tang mana bila nama tulisan dia tu nampak, saya dah mula rimas. Minta maaf lah kalau ada ejen dia ke apa kan. Tapi saya, pasal apa nak kena letak nama besar-besar tu? Tak seronok, tak happy. Lepas tu semalam kan adalah orang, Ustazah buatlah handsock ke, tudung ke jenama Ustazah Zai. Hampa ingat Ustazah suka macam tu. Kalau Ustazah buat pun Ustazah akan sembunyi belah dalam gitu. Sembunyi belah dalam. Tak ada kena mengena nak letak dekat depan macam gini. Apa kena nak baca pun susah. Ariana Sofi ke apa dah nama tudung ni, gitulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biarlah nama di dalam IC kan Kak Long Sufia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran, kitab yang penuh berkat. Tajuk hari ni macam kita nak cakap macam mana, macam semua kita dah tahu. Zainab Abdullah, Singapura, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ayuni Zafirah, sedapnya nama. Bersama. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hari ni tajuk ringkas, mudah insya-Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Betul lah dia Fatih, nak rimah kita macam mana kalau boleh nak sembunyi, nak guntingkan dia. Marah pula orang yang pemilik jenama tu kan. Okey. Al-Quran, kitab yang penuh berkat. Ringkas, ayat Quran banyak, Ustazah suka sangat, muslimat dirahmati Allah. Bab 147, betul, Ifah Umar. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak bacakan satu persatu. Membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Apa sebenarnya tadabbur tu muslimin muslimat dirahmati Allah. Subhanallah, Allahumma salli. Hazliza ni peserta trip utara baru ni kan. Saya ingat nama Lieza tu. Hazliza. Subhanallah, Salwani Arifin, Rohana Muhammad Nawi ni kesayangan hamba ni, Suhaila Ismail Zai Akmal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu ayat dalam Quran berbunyi, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah kamu tidak bertadabbur, tidak mentadabbur, tidak mengkaji, tidak explore akan isi Al-Quran? Sebab itu kata-katanya Ustazah Zai selalu sebut, jom tadabbur. Tadabbur apa? Quran lah. Subhanallah.
Kenapa kita nak Quran itu ditadabbur? Okey, kerana kita nak sangat semua manusia jangan bohong. Ada sifat takabur. Ada sifat takabur. Okey? Kalau kita layan sikap takabur tu, kita sebenarnya nak follow iblis. Minta maaf. Sebab iblis asalnya syurga, tapi dinerakakan oleh Allah kerana takabur. Kita bukan tak tahu cerita tu daripada kecil-kecil lagi. Takaburnya iblis tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala suruh sujud pada Adam. Bukan sujud pada Adam tu maksud disuruh menyembah Adam. Tak ada mana-mana manusia yang layak disembah. Tapi Allah nak tunjukkan, apa je yang aku suruh, buatlah. Walaupun tak logik di akal pun kadang-kadang tu. Kenapa Ustazah wanita Asia ni kena pakai tudung, tutup dada pula? Kenapa? Rimeh lah Ustazah. Kan? Tak logik pula orang Malaysia ni kena pakai tudung labu-labu. Khatulistiwa ni, negara yang ada panas ni, kenapa nak suruh tutup leher, dada? Suka hati akulah, dah tutup kepala je. Aku ni dulu memang tak tutup kepala, tapi sejak rambut aku dah makin botak, usia dah 40-an ni, rambut kan dah makin gugur, dah makin ke belakang, dahi pun dah makin nampak jendol. Maka dengan itulah aku bertudung. Betulkan niat kalau niatnya macam tu? Loh, saya dulu tak bertudung Ustazah. Bila saya bersikat, saya nampak rambut dah mula gugur. Tengok kat cermin pasal apa, dahi aku makin luas ni, rambut makin ke belakang. Kan? Maka saya pun bertudung. So, yang buruknya dahi nampak luas sangat ni. Yang tak berapa nak buruk lagi, leher masih tegang. Kan, dada masih okey. So, saya tutup atas je lah Ustazah. Tutup atas je. Buat apa nak tutup leher? Buat apa nak tutup dada? Kesian sahabat-sahabat dirahmati Allah. Untuk apa kita bertudung? Sebab kalau nak ikutkan, tudung tu tak wajib. Jangan buat video tang ni. Ustazah yang tudung bunga-bunga tu kata tudung tu tak wajib. Maksudnya apa? Yang wajib menutup aurat. Sukamu lah nak tutup aurat cara macam mana. Yang penting tutup aurat. Bukan saja rambut. Okey, rambutnya ditutup, telinganya dibuka. Itu bukan menutup aurat. Rambut telinga ditutup, lehernya dibuka. Itu bukan menutup aurat. Rambut telinga, leher ditutup, dadanya dibuka. Itu bukan menutup aurat. Rambut telinga, leher, dada ditutup, tetapi ketat menampakkan bentuk. Itu bukan menutup aurat. Macam mana sahabat-sahabat muslimin-muslimat dirahmati Allah kita nak faham? Sebab itu kehendaknya Allah. Kalau kehendaknya si tukang fashion, suka hatilah, yang penting masyuk. Kan? Okey labuh, tapi nampak bayang-bayang leher. Itu bukan menutup aurat. Masya Allah, macam mana? Jadi kalau nak menutup aurat, tak mesti dengan tudung. Itu maksud menutup tudung itu tak wajib. Tudung ni tak wajib. Suka hatimu nak pakai dengan apa. Jangan buat video pendek tang ni saja. Ustazah cilibo hampa nanti. Maksud bukan isu tudungnya, tapi isu menutup auratnya bagaimana. Subhanallah. So kalau anda rasa pakai langsir, letak kat kepala boleh tutup segala, termasuk dada, itu menutup aurat. Okey? Minta maaf sebut. Pakai plastik sampah, pakai cadar, letak cadar tilam kita yang besar tu, letak atas tudung, lilit-lilit lah. Kan, itu bukan tudung, itu cadar. Letak dekat kepala, tutup leher, tutup. Itu menutup aurat. Okey, muslimin-muslimat dirahmati Allah. Jadi bila kita nak faham keadaan ni, tudung tak dijadikan fashion. Tudung dijadikan satu perintah. Tudung adalah perintah daripada Allah. Ini orang faham Quran. So, kesian. Wallahi selama saya berceramah di mana-mana, saya sebut para muslimat yang mengikut Ustazah. Ustazah kata, sahabat-sahabat dirahmati Allah, anda orang hebat. Sahabat-sahabat Latahzan, anda orang hebat. Anda orang hebat. Kenapa anda orang hebat, sahabat-sahabat? Ya, Maharum Razali. Betul, pakai baldi pun boleh tutup. Tapi jangan lupa letak mata kat tengah ni. Sebab apa? Nanti kan langgak tiang pula. Kan, pecah baldi, pecah dahi sekali. Bukan mesti tudung. Tapi macam mana cara kita menutup aurat? Sebab itu, Ustazah, biasa-biasa je rasa ini bila nampak wanita tidak menutup, tidak bertudung. Maksud biasa-biasa je hati Ustazah bila nampak wanita tidak bertudung.
Ada hati terdetik, ya Allah, kau berilah petunjuk hidayah kepada saudaraku itu, ya Allah. Ada detik hati begitu. Maksud biasa-biasa sahaja. Okay, muslimin muslimat. Tapi ustazah sangat sedih dan kesian dan jatuh sayang kepada wanita-wanita yang bertudung, tangannya panjang, bajunya lah, bukan tangannya panjang. Baju, tangan, yakni lengan panjang, labuh kain, pakai seluar, muslimin muslimat. Tapi orang boleh baca segala bentuk yang ada di tubuh. Ustazah sangat kesian dengan orang yang macam tu berbanding orang yang tak pakai tudung langsung. Why? Tell me why. Oh, kata orang Jerman. Pasal apa Ustazah kesian dekat orang yang dah bertudung? Ustazah tak kesian dekat orang yang tak bertudung. Sebab wahai wanita-wanita bertudung, anda akui pula dah macam lapak je. Anda akui ketika mula-mula anda nak pakai tudung dulu susah kan? Susah, sahabat-sahabat. Ada yang setahun. Mula-mula try bawal, tak jadi. Try tenggiri, tak jadi. Try siakap, dah mahal pula siakap, tak jadi lagi. Malu Ustazah. Pergi pejabat orang kata pakai bawal macam orang tua. Pergi pula pakai tenggiri, orang muda kata macam orang tua. Pergi pula pejabat, orang kata pakai siakap, dah macam apa kau ni. Dah semua sibuk tengok orang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kesian orang macam ni. Jadi dia tutup kepala, tapi yang lain terbuka. Nampak panjang tangan, kaki, semua labuh panjang tapi ketat. Saya sangat kesian dengan anda. Tolong sahabat-sahabat Latahzan, kita ubah pakaian dulu. Ustazah, kalau saya tukar cara berpakaian tapi hati saya tak bersih, tak ikhlas, sama juga kan Ustazah? Ya Allah, tolonglah beri faham kepada saudara-saudaraku ini. Jawapannya sayang-sayang sekalian, itu perintah Allah. Perintah Allah, kena buat. Tidak ada pilihan. Tutup aurat bagi perempuan yang lengkap sempurna. Patuh syariat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, patuh syariat sungguh-sungguh. Subhanallah. Macam mana lagi kita nak cakap? Okay? Sebab itu perintah Allah. Soal kau ikhlas tak ikhlas itu cerita lain. Sekarang itu perintah Allah. Apa saja perintah Allah, mu suka tak suka kena buat. Mu daftar masuk ke tempat kerja. Okay? Loh bos, saya dah dapat dah kerja ni. Saya tak tahu pun kat sini saya didudukkan di bahagian yang kena pakai uniform. Saya tak sukalah bos pakai uniform. Hang nak kerja kat sini ke tidak? Hang tu duduk bahagian yang kena pakai uniform. Hari-hari hang mai kerja kena pakai uniform. Kalau hang tak pakai uniform, silenyah daripada pejabat aku dan aku takkan bayar gaji pada hang. Okeylah, besok orang datang pakai uniform lah, kan? Terpaksa datang kerja hentak-hentak kaki. Kau dah kenapa bergegar bangunan ni, kau hentak-hentak kaki. Aku tak suka pakai uniform. Tak suka tapi kau kerja juga sebab kau nak dapat gaji hujung bulan. Betul sahabat-sahabat? Kita ni hamba-nya Allah. Menumpang atas muka buminya Allah. Kau level kayangan, marahin mana, engkau adalah hamba-nya Allah. Kalau kau tak nak ikut perintahnya Allah, sila cari bumi yang lain untuk menjadi tempat tinggalmu. Okey, leza sangat Ustazah ni. Aku cari tempat tinggal lain lah. Kat mana nak duduk tempat tinggal lain? Nak duduk dalam kotak? Nak duduk bawah lori? Nak duduk kat mana? Dalam almari? Bukankah almari tu duduk di atas muka bumi Allah? Sahabat-sahabat, bukankah kotak tu diletakkan di atas muka buminya Allah? Nak duduk dalam gua, bukankah gua tu adalah miliknya Allah? Kau nak lari ke mana lagi? Ya Allah, tolong sahabat-sahabat Latahzan yang ada ramai pagi ni. Tolong betulkan cara kita berpakaian dulu. Bersihkan hati. Ya Allah, aku tak happy pakai macam ni. Aku tak seronok, ya Allah. Nampak macam orang tua, gedebe je baju-baju. Gedebe ke, betul ke? Kan? Sibat-sibat. Kan? Longgar-longgar macam ni dah macam apa dah. Penat aku makan ubat kurus. Pinggang ramping tapi orang tak nampak. Ya Allah, kesian. Sebab tu ada orang yang dulu tak berapa nak berketat-ketat sangat. Tapi bila dah sedikit kurus, kan?
Orang pula suruh jadi testimoni, duduk dekat Facebook sebelum, selepas. Sebelum longgar je baju, selepas kan main ketat lagi. Siap dengan cara bergambar tu, la ilaha illallah. Pinggangku ramping kan. Tak cemburu langsung sahabat-sahabat, tapi kesian. Kenapa kesian? Sebab dia bertudung. Kenapa hari ni Ustazah duk pokpek pasal aurat pula Kesian muslimin-muslimat, kesian. Tolonglah sahabat-sahabat. Paksa. Dan kita takkan mampu kalau kita tak minta tolong dengan Allah. Ya Allah, aku tahu aku pakai tudung ni satu mujahadah. Bukan senang aku daripada tak pakai tudung, nak pakai tudung. Tapi kau reda ke dekat aku cara aku bertudung macam ni? Kalau aku lalu di jalanan, orang lelaki masih menjalar matanya atas bawah. Sila hari bulan dapat hadiah. Allah, sweetnya Ustazah. Kawan lelaki kat pejabat saya tu, sweet apa? Dia bagi hadiah. Alamak, dinding Ustazah ada apa tu? Macam ada binatang. Ada hadiah Ustazah. Loh, tak sangka Ustazah malu. Hadiah tu pula pakaian dalam. Lepas tu kan Ustazah sama saiz dia. Allah, sweetnya. Rasa nak lepuk je. Macam mana ni Ustazah dia boleh tahu saya punya saiz semua? Dan kau tunjuk hari-hari. Maunya dia tak tahu. Lepas tu bangga pula sahabat-sahabat dirahmati Allah. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pelik. Sebab tu bahasa awal Ustazah tadi, yang tak tutup aurat lagi, saya biasa-biasa. Doakan aja dia dapat hidayah Allah. Kesian kalau dia faham dia tak macam tu. Dia faham tapi dia buat-buat tak faham. Tapi yang Ustazah sayang, Ustazah kesian, Ustazah tak tahulah sahabat-sahabat. Kesian dengan wanita yang kononnya bertudung, tetapi kesian. Lengannya masih nampak, seluarnya masih ketat. Itu bukan menutup aurat. Anda akan penat. Sama je anda dengan orang yang membuka segala, sama. Apatah lagi berketat-ketat gitu. Seorang wanita berwangi-wangian, wangian itu terhidu pada hidungnya lelaki yang tak sepatutnya menghidu bau wangi daripada kita. Dan Islam tak suruh kita berbau busuk. Sahabat-sahabat, cuma wangian itu kita ke pejabat, lalu tepi guard, parking kereta sebelah kereta orang lelaki, sampai toleh orang lelaki teling kepala dia. Pasal apa dia duk toleh? Wanginya, ya Allah, bini aku kat rumah bau belacan dia ni lalu wanginya. Wangian itu sampai ke hidung lelaki. Nabi yang cakap, bukan Ustazah. Nabi yang cakap. Wanita itu tak ubah seperti wanita yang berzina di sisi Allah. Kita tak berzina. Kita tak buat permulaan zina. Tapi hanya berwangi-wangian dan orang lelaki terhidu. Itu pun dipandang seperti wanita berzina. Apatah lagi yang sengaja menunjukkan bentuk. Masya Allah, tabarakallah. Saya sayang anda kerana Allah. Saya sayang anda kerana Allah. Saya sayang anda kerana Allah. Tolong ubah cara berpakaian. Walaupun hati belum suka, belum seronok, belum ikhlas. Dalam sujud kita, ya Allah tolong kuatkan aku, ya Allah. Aku nak patuh syariah, ya Allah. Tolong bantu aku, ya Allah. Ikhlaskan hati aku, ya Allah. Berkawan dengan orang-orang yang berpakaian begitu, insya Allah. Saya sayang anda kerana Allah. Tolong. Saya tak bercakap kalau ada yang menonton ni orang yang belum bertudung. Seluruh sahabat Latahzan 2K yang menonton hari ni, saya mendoakan, seluruh sahabat Latahzan mendoakan supaya Allah campak nur iman hidayah ke dalam hati anda. Amin. Pasti satu hari nanti Allah akan bukakan hijab dan anda bertudung. Hari ni Ustazah fokus, Ustazah bercakap kepada yang bertudung, mendakwa dah tutup aurat. Sayang, pada Allah itu belum menutup aurat. Kalau kita tak sempurna lengkap patuh syariat. Tolong ya, Ustazah sayang anda kerana Allah. Ustazah belum tentu ahli syurga. Ustazah belum tentu orang yang solehah. Belum tentu lagi di sisi Allah mendapat redha. Belum tentu. Tapi kita bekerja ke arah itu. Kita bekerja ke arah itu. Saya sayang anda kerana Allah. Tolong pujuk hati. Kalau ada wanita yang suaminya tak suka, kenapa tudung you labuh sangat ni? Kenapa baju you ni longgar sangat macam makcik-makcik ni? Abang,
pimpin tangan saya ke syurga Allah abang. Kita tak tentu lagi syurga ni. Sembahyang belum tentu Allah terima. Zakat, puasa, haji belum tentu Allah terima. Bantu saya bang untuk jadi wanita solehah. Bantu saya akan khidmat walaupun keluar tudung saya labuh. Dalam rumah saya tetap isteri abang. Abang tak nak bagi saya pakai baju, saya okey je. Syaratnya anak-anak kita tak ada. Seorang isteri depan suami, seurat benang pun tak ada pun menjadi ibadah. Tapi bukan ketika di luar rumah, sahabat-sahabat. Bukan ketika di luar rumah. Tolong okey. Tak start lagi ni, sekian dimaklumkan. Membaca Al-Quran dan mentadabburinya, mendalami isinya dan merenungi kandungan ayat-ayatnya merupakan perkara yang dapat dijadikan cara untuk meraih kebahagiaan dan kelapangan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati kitabnya ini sebagai petunjuk, cahaya dan penawar penyakit. Ya Allah, Quran ini sahabat-sahabat dirahmati Allah petunjuk. Quran ini sahabat-sahabat sebagai cahaya. Quran ini sahabat-sahabat penawar penyakit atas semua yang ada di dalam dada. Apa punca kita lemau, tak semangat, semua dalam dada. Apa punca langkah kaki kita ke arah maksiat, tangan kita mengambil yang bukan hak, semuanya bermula daripada dada yang di dalamnya ada hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hati itulah tempat jatuhnya pandangan Allah. Hati Nur Azrina Syukur memang kena buka dari awal. Panjang berbenau mukadimah hari ni, semua kena bebel. Alah, pandanglah Ustazah macam mak-mak anda walaupun ada yang dah 80 tahun lebih menonton. Ustazah ni mak yang nak sangat pimpin anaknya, Masya Allah. Walaupun mak ni pun belum tentu lagi. Allah, nak nangislah pula. Saya sayang anda, saya kesian orang yang mendakwa, Ustazah tak cukup ke saya dah pakai tudung ni? Dulu saya lagi teruk tahu. Faham. Dan saya tahu susah untuk anda mulakan untuk bertudung ni. Tapi tolong belajar lagi sayang-sayang sekalian. Belajar lagi. Kita sedang mematuhi perintahnya Allah. Kita bukan sedang mematuhi perintah ustaz-ustazah. Bukan mematuhi perintah orang yang jual tudung. Tidak. Kita sedang mematuhi perintah Allah. Dan itu adalah ibadah yang sangat besar. Solat kita belum tentu lagi sempurna. Puasa, zakat, haji kita belum tentu sempurna. Takkan kita nak top up ketidaksempurnaan itu dengan cara berpakaian yang tidak sempurna. So pandanglah ini sebagai satu mujahadah. Oh, tudung ni kena labuh sikit. Oh, kain dia nipis, tak boleh ni, nampak leher. Mujahadah sahabat-sahabat. Jihad. Lawan hawa nafsu. Lawan hawa nafsu. Subhanallah. Di samping itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifatinya sebagai rahmat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surah Yunus ayat yang ke-57. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Sesungguhnya telah datang kepadamu sebuah pelajaran daripada Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Allah. Ayat ni Allah tak sebut ya ayyuhallazina amanu. Ayat ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah sebut ya ayyuhan nas. Jadi wahai seluruh nas manusia, walaupun anda rasa anda belum beriman. Apa iman sahabat-sahabat? Anda faham tak bila Allah seru dalam Quran, wahai orang-orang beriman? Apa iman ni? Allah suruh aku pakai tudung. Aku tak sukalah tudung labuh macam ni. Aku suka yang nampak-nampak leher, yang nampak-nampak bentuk dada tu aku suka. Yang penting aku bertudung. Itu bukan iman. Iman tu adalah dengan rasa cinta. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ingat masa-masa bercinta dulu mak kata jangan keluar lagi dengan boyfriend tu. Nyorok bawah mana entah. Ya Allah ya Tuhanku, mak nak pergi tuition. Pergi tuition padahal pergi dating sion. Sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Kenapa dah lupa nasihat mak ayah ni? Sebab cinta. Kan? Bila sudah cinta, tai kucing rasa coklat. Faham tak? Bila sudah cinta, tai kucing pun rasa coklat. Jangan, itu tai kucing, hidup. Boyfriend kata itu coklat, sanggup makan. Pelik.
Faham tak imannya para sahabat Nabi bila turun ayat haramnya arak? Ketika di Mekah, arak belum diharamkan. Ketika Nabi memberitahu tentang turun ayat, Allah kata arak ni haram disebabkan iman. Walaupun stok-stok arak yang begitu banyak, mereka tonggengkan tempayan-tempayan, buang, pecahkan. Seluruh Madinah bau arak. Berhari-hari bau arak. Kerana apa? Pengusaha-pengusaha arak buang terus. Sebab Allah kata no, tak boleh dah arak. Tak ada pun yang, ya Rasulullah baru ambil stok ni. Ya Rasulullah, hujung bulan lah ya Rasulullah. Iman tak cakap macam tu. Bila kita mengaku, aku nak hidup dengan iman, aku nak mati sebagai orang beriman, aku nak masuk syurga bersama orang beriman. Ma makna iman? Tengok cermin. Lah, tak cantik lah tudung ni. Longgar sangat. Tukarlah yang ketat sikit. Astaghfirullah, aku kan nak hidup sebagai orang beriman. Mati sebagai orang beriman, masuk syurga bersama orang beriman. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Walaupun aku tak happy pakai macam ni, tapi aku tahu Engkau suka, Engkau sayang, Engkau pandang aku dengan pakaian begini. Tolong ya Allah, kuatkan aku. Itu iman. Tapi bab Quran, sahabat-sahabat, ayat ni, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izah, telah datang kepadamu sebuah pelajaran. Jadi siapapun kita yang dekat IC tulis Islam, jangan tak pakai Quran sebagai panduan. Anda pasti sesat ataupun sesat. Faham? Sesat memang orang dah sesat lah. Sebab langsung tak nak ikut Quran. Sesat macam beriman, tapi mengamalkan benda yang sesat. Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Sekarang ni tengah isu pasal apa? Kan orang menyebutkan tentang Allah itu sebagai makhluk halus. Sahabat-sahabat, tak payah besarkan perkara ni. Satu je yang saya nak sebut, jaga akidah. Semoga Allah ampunkan dosa kalau sahabat kita tu bercakap dengan niat. Semoga Allah tunjukkan jalan sahabat-sahabat, mungkin dia dah melakukan kesilapan. Kita tak tahu niat dia ketika bercakap tu. Tapi tak pelik kalau ada penegur-penegur di keliling yang menegurnya bahawa tak boleh cakap macam itu. Sebab apa? Sebab Allah Al-Khaliq. Allah takkan boleh disebut sebagai makhluk. Allah adalah Allah. Tak boleh disamakan dengan makhluk. Jadi, kita tak tahu situasi, kondisi. Tapi orang sedap ambil video pendek tu disebarkan. Hati-hati. Cuma siapa yang follow muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau betul selama ni memang begitu cara fahamnya, tolong betulkan akidah. Okey, sebab tidak ada yang namanya Allah itu sebagai makhluk. Isu ni sehari dua ni baru muslimin muslimat. Tapi kita takut menjejaskan akidah. Siapa kita untuk kata orang tu memang salah, tak sepatutnya dia cakap macam tu. Kita tak tahu zaman ini muslimat, kita bangga orang Melayu Islam, ekonominya hebat, pembayar zakat yang hebat, kita bangga. Tiba-tiba Allah uji dia dengan satu kata-kata. Kalau hanya ketika itu, kita pandang itu satu kesilapan. Tapi kalau sepanjang selama ini, muslimin muslimat memang itu cara pengajarannya, patut, wajib ditegur dan wajib untuk bertaubat kepada Allah. Akidah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak betulkan, subhanallah, sesungguhnya telah datang kepadamu sebuah pelajaran daripada Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Kita jumpa doktor, tolong bagi saya ubat. Sakit apa doktor katakan? Sakit dada kan. Doktor pun operate lah dadaku kan. Doktor kata tak ada penyakit, okey je. Rupanya penyakit yang ada ujub, takabur, riak, segala sifat mazmumah bersarang di sini. Muslimin muslimat, perawatnya adalah Quran. Jumpa doktor macam mana takkan mungkin boleh. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. So perbaiki, okey? Takut pula pukul berapa dah ni? Oh, lajak-lajak dah kita ni. Okey. Surah Muhammad, mukadimah panjang sangat hari ni. So siapa yang baru masuk, tolong dengar balik di awal. Sebab ada bukanlah leteran. Tapi kasih sayang Allah. Sebab
Saya sayang sangat semua muslimat. Sayang sangat. Tak tahulah kalau kita boleh jumpa kan, nak peluk-peluk, nak masuk dalam baju anda semua. Bahaya. Kan? Tapi sayang sangat. Kan? Sebab kita sama-sama nak jumpa di kampung akhirat. Di tempat yang penuh dengan istirahat. Sahabat-sahabat. Wanita ni mudah ke syurga. Tapi kenapa Nabi kata ramai ke neraka? Takut. Sahabat-sahabat takut. So dalam ramai-ramai kita ni, siapa je sebenarnya nanti yang masuk syurga? Jomlah kita saling memberi peringatan. Takut. Nabi yang cakap wanita tu ramai dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Tasaddaqna wa akthirna al-istighfar. Maka banyaklah engkau wahai wanita bersedekah. Banyaklah wahai wanita engkau beristighfar. Kita nak cantik, rupanya bercantik-cantik kita tu Allah tak suka. Allah sukakan kecantikan. Allah tu maha cantik. Allah sukakan kecantikan. Tapi tak mesti yang ketat-ketat, yang bertabarruj itu cantik. Di sisi Allah itu tidak cantik, sahabat-sahabat. Dan apakah sebenarnya kecantikan hebat bagi seorang wanita? Seperti Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi khazanah ilmu, kaya dengan ilmu dan bertindak beramal dengan ilmunya. Kita bukan tak tahu cara menutup aurat dalam Islam, tapi sebab kita tewas dengan nafsu kita. Faham ya? Jom kita tadabbur Quran, insya-Allah takabbur kita lebur. InsyaAllah iman kita semakin subur. Quranlah sahabat-sahabat. Tadabbur Quranlah yang akan mendamaikan kita di alam kubur. Percayalah. Masya Allah. Zaza selalu sebutkan. Selalu sebut di mana-mana. Mati itu terlalu sakit di dalam kubur. Tempat yang sempit. Ular dan kala datang menggigit, papan dan bumi pula menghimpit. Itu lagu daripada saya sekolah rendah dulu. Panjang lagu tu. Tapi kata-kata tu sampai sekarang saya ingat. Mati itu terlalu sakit. Masya Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mati itu sakit. Macam mana nak merasa lazatnya mati? Dengan ketaatan kepada Allah. Jadi orang beriman memang atas dunia ni terasa macam penjara. Kenapa Ustazah jadi orang perempuan Islam tu tak boleh, ni tak boleh? Seronoknya jadi macam orang kapiak tu. Tak payah sibuk-sibuk pun, cara pakai suka hati, nak telanjang pun boleh. Kau dah kenapa? Cik telanjang sekarang? Telanjang sekarang berjalan tengah jalan. Maka ada ni. Kan? Takkanlah nak telanjang Ustazah, kita ni ada akal kot. Tapi kamu tak gunakan akal. Tak menimbang sungguh-sungguh. Siapa yang perintahkan kita berpakaian macam ni? Allah. Aku tak suka pun aku kena buat. Lama-lama Allah akan campakkan suka. Jangan tunggu suka baru nak buat. Please. Quran akan meluaskan kubur yang sempit. Quran akan mencahayakan kubur yang gelap. Quran akan mendatangkan ramai makhluk sebagai kawan di alam kubur apabila kita mati keseorangan. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surah Muhammad ayat 24. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka yang terkunci? Ya Allah Tuhan. Quran kalau kita tadabbur, takabur kita lebur. Quran kalau kita hanya mengaji tapi tidak mengkaji, sahabat-sahabat, inilah tanda hati yang terkunci. Kita takut sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita takut. Ya Allah, kenapa kau kunci? Kalau dulu-dulu kau main apa? Kau kunci cintaku di dalam hatimu. Apa benda? Ramlah-ram nyanyi. Baju merah. Tengah-tengah ada hati. Bubuh kunci pula sebatang besar gedabak kunci tu. Anda ingat? Kan? Zaman tu kan zaman Ustazah sekolah lagi. Mestilah tengok juara lagu semua. Sekarang tak tengok lah dah. Cik, dulu-dulu tengok. Kan sahabat-sahabat? Kau kunci cintaku di dalam hatimu, kot tajuk dia. Kemain lagi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sekarang ni orang yang tidak bertadabbur rupa-rupanya itulah hatinya yang terkunci. So kita belajar di dalam majlis ilmu lah ada tadabbur Quran. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surah An-Nisa ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Allah.
Ustazah terpandang sekejap-sekejap lah yang dah punya komen-komen. Betul lah tudung hiking, betul lah orang yang naik basikal perempuan, betul lah. Kalau anda terbaca komen-komen sahabat-sahabat yang begitu, yang kadang-kadang mengecilkan hati anda, dia ni lasernya komen dia, lasernya mulut dia. Jom kita berlapang dada, kita pandang itu sebagai teguran kasih sayang dari Allah. Sebab sahabat-sahabat, mungkin orang yang, itulah Ustazah, dia orang ni duk pakai ketat macam tu, pergi pergi zumba lah, macam tu. Exercise tak pernah salah sahabat-sahabat, tapi cara berpakaian. Dan Ustazah tak pernah tulis kat status Facebook Ustazah, sila bertelekung ketika berzumba. Idok le, tak pernah cakap macam tu. Wallahi tak pernah. Takkan nak suruh orang exercise pakai telekung. Tak perlu pun. Baru ni Ustazah hantar jemaah umrah kan. Cuba anda tanya pada sahabat-sahabat tim khidmat yang ada kat KLIA. Jemaah dari Terengganu, satu family duk pakai telekung. Ustazah siap cakap, lah kan Ustazah dah cakap dalam taklimat akhir, kenapa pakai telekung? Tak perlu pakai telekung sebenarnya, sebab nak masuk Mekah dulu orang lelaki ialah kena pakai ihram, nanti nak niat atas kapal terbang. Orang perempuan cukup lengkap sempurna menutup aurat. Bukan Ustazah tak bagi pakai telekung. Perjalanan tu dalam kapal terbang dekat 9 jam. Nanti dekat airport Jeddah, nanti nak naik bas sampai ke Mekah. Nanti masuk Mekah, check in hotel, kita boleh sarung telekung kita. Kan, tapi tak apa Ustazah, semangat. Nanti dalam kapal terbang tersangkut lah apa semua. Biar kita pakai pakaian biasa sahabat-sahabat, tapi patuh syariat. Simple, nak bergerak mudah. Sahabat-sahabat, Ustazah pun exercise, sekian dimaklumkan. Tapi tak adalah pakai yang orang boleh baca. Peha kita besar kelapa sawit ke, kan? Betis kita besar pohon kurma ke, orang boleh baca. Jangan bagi orang baca, itu aurat. Apa aurat? Benda yang sepatutnya ditutup. Tapi kita bagi bahan bacaan. Sila baca ukuran betis saya. Sila baca ukuran lengan saya. Cuma kita tak tulis je kat baju. Sila baca. Teka saiz baju dalam kita berapa. Tak tulis tu sebab masih ada rasa malu lah. Sebenarnya pakai macam tu sebab nak suruh orang main teka-teka. Allah sahabat-sahabat, pelik. Okey? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 82 sudah dibaca? Belum. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan akan Al-Quran? Maka apakah mereka tidak memperhatikan akan Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa tu kat Suriati Hud amboi berjoget-joget dia punya stiker tu kemain. Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran dari sisi Allah. Quran bukan kata-katanya Nabiullah. Quran kata-katanya Allah, kalamullah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, Al-Quran ni kalamullah. Al-Quran, kan Al-Quran tu apa? Nasyid Ustazah duk menyanyi dulu masa sekolah kan. Kalamullah, Quran tu kalamullah, bukan kata-kata Nabi Allah. Nabi Allah disampaikan oleh Allah akan wahyu Al-Quran itu disampaikan kepada kita manusia. Bukannya Ustazah hari ni bila bercakap, Quran ni bukan kata-kata Ustazah, hadis Nabi bukan kata-kata Ustazah, kata-kata yang hebat bukan kata-kata Ustazah. Ustazah tolong baca saja. Ini karangannya Dr. Aid Al-Qarni. Jangan duk perasan lah Muzayanah Abdullah itu bahasa engkau, jangan duk perasan. Kita pinjam je bahasa para alim ulama. Kita nak datangkan satu rasa di hati, aku ni macam mana? Hidup aku ni akan selamanya hidup ke? Aku mati, apa bekalannya nanti? Apa mata wang yang berguna di sana? Kena fikir sahabat-sahabat. Ada akai pakai. Okey? Ada otak, tolong letak sungguh-sungguh kat mana tempat terletaknya untuk digunakan, untuk menempatkan diri dalam syurga Allah. Kita tak sama dengan orang yang tidak berakal. Kita tak sama dengan orang yang tidak beriman. Tak sama. Orang beriman semoga dikumpulkan di dalam syurganya Allah.
Iman itulah yang menyebabkan, ya aku tak suka pakai macam ni, tapi sebab Allah dan Nabi suka, maka aku kenalah ikut. Macam itulah. Buat je. Walaupun kita terpaksa, lama-lama kita suka. Tu faham tak bahasa gitu lah. Sahabat-sahabat dia. Kalau kat TV tak boleh cakap macam tu. Ni sebab page TV Ustazah Zai. Okay. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 2.5k ke yang menonton. Ustazah duk buat perangai. Minta maaf orang-orang baru yang bersama-sama dalam La Tahzan. Ustazah Zai dah keluar jadi macam ni bahasa-bahasanya, cara bercakapnya. Sebab inilah Ustazah Zai. Ustazah Zai bukan orang alim. Ustazah Zai tolong bacakan isi kitab La Tahzan. Sebab dalam PKP ada banyak orang down, ada banyak orang sedih, sahabat-sahabat. Termasuklah Ustazah. Travel tutup, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kita kena belajar bangkit daripada sakit. So Ustazah kata, apalah aku ni duk simpan kitab La Tahzan. Masjid surau yang Ustazah duk mengajar kitab La Tahzan pun dah tak beroperasi. So daripada aku sorang-sorang baca, baik aku baca depan live FB di page Ustazah Muzayanah. Page Ustazah Muzayanah ni, siapa entah buatkan untuk saya masa saya mula-mula masuk IKIM. 2013 ke 2015, mula-mula saya masuk IKIM FM. Lepas tu dia kata, Ustazah tak ada page ke? Ustazah kata, page tu apa? Muka surat ke? Saya tak reti sahabat-sahabat. Lepas tu mereka buatkan, saya tak tahu siapa. Jadi sekarang tim khidmat duk tanya, Ustazah password page Ustazah ni apa? Ada password ke? Mana Ustazah tahu? Tak reti. Jadi masa tu lah ada page Ustazah Muzayanah ni. Bersawang, tak pernah guna. Tak pernah guna langsung sebab saya ada Muzayanah Abdullah. Tapi bila anda minta add friend, memang saya tak boleh nak nak masukkan anda sebagai friend list saya. Sebab dah penuh lama. Jadi boleh follow je Muzayanah Abdullah tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So saya memang tak aktif di page Ustazah Muzayanah. Sampailah, aku nak baca La Tahzan ni dalam PKP hari tu seorang-seorang. Biar aku baca dekat page ni. Tak sangka sekarang kita bersahabat La Tahzan. Sahabat La Tahzan. Muslimin muslimat sebab istiqamah non-stop setiap hari. Anda ingat Ustazah tak ada rasa lemau. Tak ada rasa, malah pula aku hari ni bangkit. Macam tu kan. Sebab apa? Sebab dah janji dengan diri untuk setiap hari. So selagi tak habis kecuali mati, kita stop. Faham Usahakan untuk buat apa saja kebaikan bila kita dah niat, dah janji dengan Allah nak buat, kita kena buat. Walaupun bukan nazar. Okay? Subhanallah. Surah Sad ayat 29. Kitabun dah habis ke belum baca yang banyak di dalamnya? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari setan, mereka mendapat pertentangan yang banyak. Okey. Surah Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad yang penuh dengan berkat supaya mereka liyadabbaru, memperhatikan akan ayat-ayatnya. Allah suruh mengkaji, memperhati, bukan hanya mengaji, sekian dimaklumkan. Habis tu Zaza, kalau saya dah tak erti nak mengkaji, saya tak payahlah mengaji. Salah juga. Macam mana kita nak faham kita dengan Quran? Jangan pandai-pandai cakap, orang Islam ni mengaji je bukan faham. Sama macam burung kakak tua. Macam tu baik tak payah mengaji. Jangan bercakap macam tu. Anda membantu orang yang dah elok-elok mengaji khatam. Nanti betul juga aku baca Quran pun tak ada guna, aku tak faham apa. Sebab tu kena belajar. Belajar hari-hari dalam majlis ilmu. Mesti paling kurang ada ayat Quran. Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat. Jadi kita nak cuba faham Quran ni dengan majlis ilmu lah. Subhanallah, ilmu apa pun takkan lari daripada Al-Quran, kerana Al-Quran ni induk kepada segala ilmu. Subhanallah, dia datang daripada Allah. Walaupun aqimus salah, dirikan solat. Solat macam mana caranya? Rasulullah sebagai penjelas untuk memberi kita faham bagaimana cara nak buat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Barulah kita, patutlah kena ada Rasulullah. Patutlah belajar kena berguru. Seorang yang mengaji sahaja ibarat mengisi air ke dalam raga. Raga yang berisi durian musangking. Sedapnya hantu durian ni kan, sahabat-sahabat. Tapi tak mampu nak beli musangking, beli musang je kan sahabat-sahabat. Isi air dekat dalam raga. Apa?
Ustazah, almengongi lah dia tu, isi air dalam raga, bocok lah, mana ada air dalam tu. Isi. Tetapi lama-lama raga itu menjadi bersih. So, mengaji tetap ada manfaat. InsyaAllah menjadi zikir, menjadi pembersih hati. Tetapi bila mengkaji, ibarat kamu mengisi air ke dalam baldi. Penuh baldi, wah, boleh bermanfaat untuk mandi, untuk makan, untuk minum, untuk siram pokok. Air yang sangat bermanfaat. Jadi orang yang mengaji pun ada pahala, mengkaji lebih lagi akan terawat hati. Faham? Jadi jangan berhenti dengan mengaji dan jangan terus berhenti mengaji Quran. Salah juga. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sad 38 selesai. Allahumma salli ala Muhammad. Sebahagian ulama mengatakan Allah akan memberi berkat kepada orang yang membacanya. Baca pun dapat berkat. Melaksanakan ajaran-ajarannya, berhukum dengannya dan menggali hukum daripadanya. So, apa pun rujuk Quran. Masya Allah, tabarakallah. Seorang hamba yang soleh berkata, aku pernah merasakan keresahan dan kegelisahan, dan yang mengetahuinya hanya Allah. Kemudian aku sengaja mengambil mushaf Al-Quran dan membacanya. Maka demi Allah, kegelisahan ini secara tiba-tiba hilang. Masya Allah. Demi Allah, kegelisahan ini secara tiba-tiba hilang. Allahu Akbar, sahabat-sahabat, apa pun masalah, balik pada Quran. Saya pernah bersembang dengan Dr. Fadilah Kamsah. Ya, beliau bukan background agama asalnya. Dan beliau selalu kata, saya tak boleh dipanggil ceramah-ceramah agama ni, saya bukan ustaz. Saya tak ada tauliah mengajar agama. Saya boleh bagi motivasi, tapi saya bukan. Bagus dia tahu kedudukan diri dia. Tapi ajaran dia tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak bercanggah pun dengan agama. Apa dia sebut? Dalam program motivasi dia, sesi kaunseling, orang datang jumpa dia. Nangis-nangis, doktor tolong saya, doktor, saya ada masalah, doktor. Kan nangis-nangis lah, biasalah situasi tu dia kata. Lepas tu dah, aku ni banyak lagi kerja nak buat. Duk dengar dia nangis kan. Jadi Dr. Fadilah pergi bagi surah Yasin ke orang tu. Bagi surah Yasin. Okey, awak datang sini nak meluah, tapi awak tak nak bercerita. Saya nak dengar ni. Ibarat macam tu lah bahasa kan. Lepas tu nah, kau tak boleh bercakap, baca Yasin ni. Kuatkan suara, baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nangis-nangis lah baca depan Dr. Fadilah. Tak sampai habis surah Yasin tu, dia tutup. Doktor, terima kasih doktor. Alhamdulillah saya tenang doktor. Lapang dada saya doktor. Saya nak balik dah. Dr. Fadilah kata, hai nak balik? Aku belum sempat bagi nasihat apa pun. Dia datang nak minta kaunseling. Aku belum sempat cakap apa pun. La ilaha illallah. Apa yang Dr. Fadilah nak sampaikan pada kami yang mendengar ketika itu? Saya berjumpa dia dekat rumah jiran saya. Sahabat-sahabat datang rumah jiran, diorang berkawan kan. Saya pun ada sekali, kami dinner sama-sama. Dia cerita nah, maknanya dekat rumah dia tak balik pada Quran. Dia ada masalah, dia tak cari Quran. Okey, dia cari saya untuk kaunseling. Nangis, belum bercerita. Saya tak sempat cakap apa pun. Saya bagi Yasin. Bukan tak boleh mengaji. Mengaji. Tak habis lagi Yasin. Okey doktor, hati saya tenang. Terima kasih doktor. Lah, senangnya jadi motivator macam tu. Tak payah cakap apa. Bagi Quran, muslimin-muslimat, ngaji. Ustazah Zai berdua-duaan di rumah dengan Ustaz Azwan. Suami saya, sahabat, sampai boleh tahu bila Ustazah baca Quran dengan suara yang kuat, mendesah dengan sebab dan kadang-kadang jatuh air mata, dia tak banyak cakap. Dia tahu saya ada masalah. Sebab lagi kuat, lagi saya ada masalah, lagi kuat suara saya baca Quran. Jangan orang sebelah pergi dengar pula, sedap ni suara Ustazah ngaji. Tak payah sampai macam tu pula kan. Cukuplah dalam rumah. Tapi bila saya okey, dalam tenang, santai, saya baca Quran seadanya. Tak adalah saya menguatkan suara macam qari'ah tu pula. Sebab kita nak lawan kesakitan di dalam ni dengan ayat Quran yang boleh menjadi penawar. Siapa yang kata Quran ni sebagai penawar? Allah. Tapi kenapa kamu tak menjadikan Quran itu sebagai penyelesai masalah kamu? Sebab kita fikir logik. Ustazah, saya ada masalah ni. Suami saya kahwin lain ni. Itu kalau saya baca Quran, takkanlah suami saya nak ceraikan tu pula. Dan kau tahu, kau tengah ada masalah. Suami kau dah kahwin lain. Kan?
Kau baca Quran, takkan toeng suami, okey yang abang dah ceraikan yang satu lagi. Kan? Tak adalah tiba-tiba macam tu. Suami kita tetap jap rumah kita, jap rumah dia. Tapi sahabat-sahabat, jalan Quran ini menenangkan. Suami nyorok-nyorok je. Apa semalam orang Ganu ke orang Kelantan dia kata, Ustazah, salah ke kalau kita susuk rumah mak kita? Ustazah pun cakap, susuk tu apa? Ingatkan dia nak tanya hukum pakai susuk. Rupanya susuk tu sembunyi, balik rumah mak sembunyi-sembunyi. Macam itulah dia nak tanya soalan tu. La ilaha illallah. Habak main bahasa KL lah, kadang-kadang tak kerti juga bahasa negeri. Kan sahabat-sahabat? Jadi Ustazah nak cakap macam mana lagi muslimin-muslimat dirahmati Allah. Quran ni masalah apa pun penenang. Baliklah pada Quran. Kegilaan Allah menggantikan kekeruhan dengan perasaan gembira dan bahagia. Allah subhanallah. Siapa punya birthday tu? Sana helwa. Semoga Allah memberikan bahagia dunia akhirat yang sambut birthday hari ni. Okay? Kita ambil lagi satu ayat Quran. Subhanallah, surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Jalan yang lebih lurus. Al-Ma'idah 16. Laju sikit, saya tak perasan dah lebih pukul 8. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredaannya ke jalan keselamatan. Anda faham tak ridwanah? Kita nak dapat keredaan Allah. Macam mana Allah nak reda? Cara berpakaian tadi ikut apa yang Allah suka, walaupun hati kita tak berapa nak suka. Ya Allah, dengan aku buat apa yang kau suka, semoga kau suka ke aku, ya Allah. Apa sukanya Allah pada kita? Reda. Hidup atas dunia ni semalam kita dah belajar, kalau Allah tak reda kita, Allah tak pandang kita dengan pandangan rahmat, kita sakit, sahabat-sahabat. Maka jom kita cari redanya Allah. Pasti engkau sedang menuju jalan keselamatan. Terakhir Asy-Syura 52. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Memanglah kalau kita buka Quran, itu adalah manual book kehidupan. Nak jadi isteri yang taat, nak jadi hamba yang taat, nak jadi anak yang taat, Quran ada panduan. Manual book kehidupan. Sahabat-sahabat, kita beli barang elektrik, beriring bersamanya manual book. Lah, kenapa rice cooker mama rosak ni? Kita tengok balik manual book. Lah, aku salah tekan rupanya. Quran, manual book kehidupan kita. Kenapa aku tak tenang ni? Kenapa aku tersilap langkah ni? Tengok balik Quran. Dan orang yang bersama Quran everyday, sentiasa, tak pernah ada hari tanpa Al-Quran, pasti hidupnya akan bersulam ketenangan. Ini jaminan Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Tapi kita baca Quran cengkelat-cengkelat. Hari ni baca, esok tak baca. Lusa baca, tulat tak baca. Tapi ya Allah, berikan aku ketenangan. Pakai tudung tapi singkat. Ya Allah, berikan aku redamu. Pakai baju tapi melekat. Allah reda kepada kita. Sedangkan yang kita mencari redanya Allah masih diuji. Ini kan lagi orang yang tidak mengikut jalan-jalan yang telah Allah tetapkan. Semoga bukan kita. Ustazah Zai sayang semua kerana Allah. Jangan ada hari tanpa Al-Quran. Yang belum pandai baca Quran, merangkak pun tak boleh, kenal huruf pun tidak, tolong PM Ustazah sayang-sayang sekalian. Hey, Ustazah kata yang tak kenal huruf, yang dah merangkak, yang dah berjalan, tolong belajar berlari dengan orang lain. Ustazah nak bantu yang buta Al-Quran, paling kurang dia celik. Samar-samar pun tak apa sebelum mati. Okey, jangan ada hari tanpa Al-Quran. Please, 2.7K, tolong hari-hari baca Quran. Hari-hari baca Quran. Anda akan dalam kubur macam seorang.
Tapi huruf-huruf Quran tu dihidupkan oleh Allah sebagai makhluk. Siapakah engkau yang datang menemankan aku? Akulah amalan yang engkau buat dulu. Antaranya adalah ayat-ayat Quran yang engkau baca. Kan? Takutnya duduk dalam kubur sempit tersepit. Nehi, tidak. Dia menjadi luas dengan Quran yang engkau baca. Gelapnya tak ada spotlight dalam kubur. Nehi, boleh terang bercahaya dengan Quran yang engkau baca. Sayang semua kerana Allah. Esok Jumaat kita jumpa jam 7 pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.